Nama saya ialah Tirtana Mulkaya, memegang nombor matrik D202010954336. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amni binti Muhammad Nazik dari ISMP Sains Pertanian Semester 3. Nombor kad matrik saya ialah D202110999065. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nadawiyah binti alias memegang kad matrik di 2020109334. Hidroponik merupakan kaedah menanam pokok dengan menyediakan hampir keseluruhan keperluan nutrien dengan cara melarutkannya ke dalam air dan diberikan kepada akar pokok. Tujuan hidroponik adalah untuk membolehkan garam-garam galian yang diperlukan itu tersedia dan boleh diserap akar-akar pokok terus melalui air. Disebabkan nutrien yang diperlukan oleh pokok telah tersedia dalam larutan air, ini akan menyebabkan akar pokok tidak perlu menumbuh dengan panjang atau besar untuk mencari nutrien. Hal ini akan mengoptimumkan tenaga pokok yang perlu dikeluarkan untuk mencari makanan. Sebaliknya, tenaga tersebut boleh digunakan untuk membesarkan bahagian pokok yang lebih bernilai seperti daun, bunga atau buah. Sisa nutrien yang tidak terambil oleh pokok dan nutrien yang tak seimbang boleh menjadi toksik kepada tanaman. Dalam sistem hidroponik, sisa-sisa nutrien atau ketidakseimbangan nutrien amat mudah untuk dibuang dengan cara menambah air bersih bersama adunan nutrien yang berbeza. Hal ini akan memudahkan larutan sisa nutrien tadi mengalir keluar dari sistem pengairan. Dengan ini, jelaslah penanaman hidroponik ini amat praktikal untuk diamalkan. Botol, Gunting dan span. Mengapa kami memilih tiga bahan ini untuk dijadikan sebagai model hidroponik? Seperti yang kita tahu, botol plastik, gunting dan span merupakan bahan yang mudah didapati di seluruh kedai dan harganya juga berpatutan sesuai untuk pelajar seperti kami. Seterusnya ialah botol plastik, ianya boleh diinovasi. Seperti yang kita ketahui, botol plastik merupakan bahan kita semula dan ia juga mesra alam. Seterusnya gunting, kami pilih gunting untuk memudahkan proses pemotongan di dalam pembuatan model hidroponik. Akhir sekali ialah span. Bentuk span ni kami boleh ubahnya dengan menggunakan gunting dan akhirnya terjadilah model hidroponik kami. langkah pertama adalah kita kena potong botol ini kepada dua bahagian. Kemudian saya buka penutup botol. Tempat yang ni, lubang penutup botol ni, kita kena letak span. Span yang kena digunting dulu. Kita agak-agak je gunting kecil. Gunting macam ni. Tada! Lepas tu, kita selitkan dekat penutup. Kat lubang penutup botol ni. Masukkan. Macam ni. Campur. Terima kasih Saudara Amni. Kemudian selepas dah letak span ni, kita potong pula bahagian bawah ni bagi dia stabil. Potong macam mana? Kita pastikan kita potong 4 penjuru. Baik, sekarang saya akan potong 1, 2, 3, 4. Tak bawah ni, dia stabil, tak goyang-goyang. Seterusnya, Okey, akhirnya model hidroponik kita dah siap. dah siap. Yeay! Kemudian, barulah kita boleh letak pasir, Biji benih dan juga air. kemudian letakkan larutan baja di dalam botol yang lebih tinggi ni separas dengan span untuk tunggu
dengan membesar dan menjaganya. Seterusnya, bagaimana model hidroponik kami berfungsi. Botol plastik ni dia digantikan sebagai pasu. Disebabkan dia ringan, jadi kita boleh je nak letak kat mana-mana dan kita mudah nak pindahkan. Contoh kalau tiba-tiba rasa macam nak letak kat ruang tamu ke kat bilik ke, senang je nak pindahkan. Lepas tu dia tak makan banyak ruang sebab kecil je kan. Okay. Sekarang kan trend estetik. Selalunya pelajar dia akan letak mungkin boleh dijadikan sebagai hiasan untuk meja belajar. Bolehlah letak hiasan stiker ke apa ke kat botol plastik ni. Seterusnya ialah span. Span sebagai penghubung untuk resapan daripada baja yang ada kat bahagian bawah. Jadi span akan meresap larutan baja untuk dibawa ke tanah di bahagian atas ni. Jadi pertumbuhan biji benih boleh berlaku dengan cepat dan pokok boleh membesar dengan baik. Antara kelebihan sistem hidroponik adalah tumbuhan boleh tumbuh di mana-mana sahaja. Sistem hidroponik ini mudah dibina tanpa mengira saiz atau lokasi, di mana kita boleh tanam tanaman kita di dalam rumah seperti di bilik dan ruang tamu dan di luar rumah seperti di balkoni dan tempat letak kereta. Kelebihan yang kedua adalah tiada tanah yang terlipat. Tanaman hidroponik ini melibatkan penanaman tumbuhan dalam air dan nutrien, jadi ia tidak memerlukan tanah. Kelebihan yang ketiga adalah kurang penggunaan air. Tumbuhan yang ditanam dalam sistem hidroponik ini menggunakan lebih sedikit air jika dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam di ladang secara konvensional, kerana di ladang air selalu akan sejat. Jadi kita perlu menyiram dari semasa ke semasa untuk memastikan tanah sentiasa lembap. Kelebihan sistem hidroponik yang seterusnya adalah kadar pertumbuhan lebih cepat. Kerana kita mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap persekitaran yang diperlukan untuk pertumbuhan, keadaan seperti cahaya, air dan nutrien dapat dikawal supaya tumbuhan boleh tumbuh dengan cepat. Keperluan ruang dan masa pertumbuhan dikurangkan merupakan antara kelebihan tanaman hidroponik, kerana tumbuhan secara hidroponik boleh ditanam dalam ruang yang kecil seperti botol atau bekas, dan masa pertumbuhan dikurangkan kerana akar boleh menyerap nutrien terus daripada air yang mengandungi nutrien. Bagi tumbuhan yang ditanam dalam tanah pula, masa pertumbuhan agak perlahan kerana proses mengambil nutrien dari tanah melalui akar mengambil masa yang lama. Selain itu, kurang masalah perosak dan lebih sedikit bahan kimia dan racun yang terlibat merupakan salah satu kelebihan sistem hidroponik. Memandangkan sistem hidroponik ini berada di dalam rumah dan lokasi yang terkawal, jadi perosak terutama perosak bawaan tanah tidak mudah untuk serangi tumbuhan ini kerana sistem ini tidak melibatkan tanah. Secara tidak langsung, penggunaan bahan kimia dan racun juga tidak diperlukan. Akhir sekali, penuaian adalah mudah dan juga sistem hidroponik ini menghasilkan hasil atau produk yang berkualiti tinggi. Bagi kekurangan hidroponik pula, sistem hidroponik adalah lebih mahal untuk memperoleh dan juga untuk dibina. Pemantauan berterusan oleh pakar diperlukan untuk mengekalkan persekitaran pertumbuhan yang terkawal. Selain itu, penyakit bawaan air merebak dengan mudah juga merupakan antara kekurangan. Air akan diguna pakai semula secara berterusan melalui sistem akan mudah untuk dijangkiti penyakit bawaan air. Tidak semua tumbuhan sesuai untuk hidroponik. Contohnya adalah jagung, ubi keledek, ubi kayu, kobis dan labu. Akhir sekali, tumbuhan mempunyai tindak balas yang cepat untuk keadaan baik dan buruk merupakan salah satu kekurangan sistem hidroponik. Sistem ini tidak mempunyai tanah untuk melindungi daripada jangkitan dan masalah yang lain. Oleh itu, tumbuhan yang ditanam dalam sistem hidroponik ini bertindak balas dengan cepat untuk keadaan negatif seperti kekurangan nutrien dan penyakit juga akan diserang dengan lebih cepat.